Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahbudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni dapat satu berita yang agak tak berapa senang di mata apabila saya melihatnya. Saya dimaklumkan bahawa ada satu page di Facebook yang cuba untuk membuat penghinaan-penghinaan kepada Raja Perlis, demikian juga muftinya, demikian juga ulama-ulama di negeri Perlis. Itu adalah satu perkara yang berat dan kita cuba untuk cover pada hari ini. Page yang dimaksudkan adalah daripada profil Muhammad dalam kurungan Kutihku Muhammad. Mungkin nama dia Kutih ke, saya tak tahu nama dia yang sebenar atau sebagainya. Dan gambar di belakang ni adalah tokoh-tokoh, ustaz-ustaz, ulama-ulama al-Syairah di Nusantara. Bahkan ada Ustaz Ibrahim Libya, tak silap saya, di sini juga ada gambarnya di sini. Yang ni saya tak tahu siapa, saya tak kenal. Tetapi yang lain-lain tu mungkin tokoh-tokoh jugalah yang mungkin menjadi inspirasi kepada Muhammad ni. Dan kalau kita tengok dia punya profil yang terakhir yang dia update, dia kata Wahabi sesat. Rora Maza ikut Raja Perlis penyesat umat Islam. Itu kenyataan dia. Kemudian dia sebut, dia kata aku cabar Raja Perlis berdebat Tauhid 3 sesat sumber nas katanya. Kemudian dia sebut juga Raja Perlis kalau hidup di zaman Nabi pasti kena kepala sampai putus sebab berakidah Tauhid 3 yang sesat menurut nas. Kemudian dia letakkan gambar Dr. Basit Abdul Rahman, dia kata Wahabi sesat. Maulana Muhammad Asri Yusof dan letakkan juga Wahabi sesat. Dia sebut lagi, dia kata aku cabar mazhab Wahabi, Mufti Perlis lawan nas dengan dia. Orang pun tak tahu siapa dia, dia kata dia cabarlah. Kemudian dia kata perkampungan sunnah Perlis sesat dan menyesatkan. Ini masih lagi 20 jam yang lepas. Kemudian dia sebut mazhab Wahabi Mufti Perlis, Wahabi penyesat umat Islam. Dia cabar lagi, dia sebut lagi tentang raja. Dia kata aku cabar Raja Perlis, kepala Wahabi Malaysia, lawan nas dengan aku, tu pun kalau dia beranilah. Ini satu perkara yang tak patut dilakukan. Kemudian dia sebut lagi Wahabi sesat itulah Khawarij, dan diletakkan Tok Guru Haji Abdul Hadi Awang juga disebut sebagai Wahabi sesat. Dia bubuh gambar dengan alif sata pun ada dekat sini, disebut Wahabi sesat Tauhid 3. Johan pun masuk juga Wahabi sesat Tauhid 3. Siapa lagi ni? Yang ni ustaz daripada Indonesia juga dimasukkan sebagai Wahabi sesat. Ini juga Ustaz Syafiq, ustaz saya, Dr. Syafiq. Ini Dr. Firanda juga dimasukkan, Dr. Khalid Basalamah. Kemudian dia sebut aku cabar Wahabi sedunia. Sedunia tu hebat kawan ni. Berlawan nas dengan aku. Wahabi sesat Tauhid 3. Dia sebut sesat-sesat korang. Apa dia? Kemudian Pok Ya Chong Chodeh pun ada juga dengan sini. Dia Angelin Intan juga dimasukkan sebagai Wahabi sesat. Aduh. Dr. Kamilin Jamilin juga disebut sebagai Wahabi sesat. Rasul Dahari, Ustaz Rasul Dahari juga disebut perkara yang sama. Kapten Hafiz Firdaus, Wahabi sesat disebut kat situ. Masuk sekali Kapten. Amin Idris pun Wahabi sesat juga. Ramai Wahabi. Saya gambar saya lama-lama dulu ni. Ni gambar waktu belajar kat Mesir dulu. Pun dia sebut apa kat sini? Budin Wahabi sesat penyesat umat Islam, penyebaran aliran sesat Tauhid 3, difatwa sesat oleh Ahli Sunnah wal Jamaah di Malaysia. Tu dia, boh juga gambar aku. Salman Ali, Ustaz Salman Ali. Dia sebut Salman Ali mamak penyesat umat Islam, penyebar aliran sesat Tauhid 3, difatwa sesat oleh Ahli Sunnah Jamaah di Malaysia. Pu dia bubuh lagi. Drora, penyesat umat Islam, penyebar aliran sesat Tauhid 3, difatwa sesat oleh Sunnah Jamaah. Tu dia bubuh. Ni lagi. Mazhar penyesat umat Islam, penyebaran aliran sesat Tauhid 3, Mufti Raja Perlis Wahabi sesat. Tu dia jahat tu dia ni. Kemudian dibubuh gambar potret Raja Perlis. Dia kata kepala Wahabi Malaysia, betul ke dia cucu Rasulullah? Mana result test DNA dia tunjuk kat aku? Raja Perlis, kepala Wahabi sesat Tauhid 3 sumber nas. Jahat dia ni, jahat sungguh saya sungguh. Dia buh lagi lah, macam-macam lagi lah dia ada kat sini. Dia ulang benda-benda yang sama, dia sebut lagi, dia bubuh macam-macam lagi gambar. Gambar saya pun ada 2 kali juga dekat sini. Dia sebut kenyataan kita, Budin Wahabi penyesat umat, Syah Budin memandaikan Wahabi. Katanya begitulah. Macam-macam lagi lah yang disebut. Dibubuh lagi orang macam-macam. Tapi tengok, dia nampak macam bukan fake account lah. Sebab dia bukan share yang tu saja, dia share yang lain juga. Siap dia ingatkan zakat jangan lupa, jaga ibu bapa jangan lupa, bayar hutang jangan lupa, sedekah jangan lupa, zikir jangan lupa, macam-macam lah. Jadi macam-macam lah. Jadi dia nak kata fake account pun saya rasa ni bukan fake account lah.
Bukan fake account lah. Mungkin bukan fake account. Sahabat-sahabat, yang kita tengok tadi adalah penghinaan yang sangat buruk, memalukan serta mencabar kedaulatan Raja-Raja Melayu yang telah disebarkan secara terbuka di media sosial. Bukan sekadar ustaz-ustaz itu sahaja. Saya mungkin juga bersimpati kepada kenyataan yang disebutkan secara zalim kepada ustaz-ustaz yang ada di situ. Dan saya pun tak setujulah bila dia label perkara itu kepada saya. Tetapi bila dia sebut dan sandarkan kepada Duli Yang Maha Mulia Said Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Said Putra Jamnul Lail dan dikatakan sebagai seorang Wahabi yang sesat oleh Facebooker Muhammad ni, maka itu adalah satu perkara yang tak boleh diterima oleh akal. Orang yang menghina Tuanku Raja Perlis, Raja Muda Perlis, saya tak tahu orang ni sebenarnya ada real account ataupun fake account macam yang kita tengok tadi. Tapi secenderung kemungkinan dia bukan fake account. Tetapi sejarah Facebooknya menunjukkan sebahagian orang macam mengenali secara peribadi dan memanggilnya dengan gelaran Pak Tih. Tak tahulah betul atau tak, boleh jadi bukan fake account. Tetapi tindakan lelaki ini telah mencemarkan kedaulatan Raja Perlis. Bahkan merujuk juga kepada semua raja-raja dan sultan di Malaysia ini. Saya tak pasti Facebooker ni dia lahir tahun bila. Tetapi paling kurang pun dia patut belajar sejarah bahawa Raja Perlis yang ada pada hari ini, Duli Yang Maha Mulia Said Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Said Putra Jamnul Lail adalah agung bagi kerajaan Malaysia yang ke-12 selepas kemangkatan Sultan Selangor Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah pada tahun 2001. Raja Perlis itu sendiri yang dia duduk mengata-mengata tadi tu, yang dia kata Wahabi sesat dan sebagainya. Raja Perlis itu juga mempunyai salasilah keluarga yang berhubung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sebelah ayahanda baginda serta mempunyai darah keturunan Sultan Patani dari sebelah bonda baginda. Jika kita sebut tentang menghormati darah keturunan Nabi, maka sudah sepatutnya kita menghormati Duli Yang Maha Mulia Said Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Said Putra Jamnul Lail dengan cara kita tak fitnah dan tidak menjatuhkan maruah beliau dengan cara yang zalim. Sahabat-sahabat, penghinaan terhadap institusi diraja adalah tindakan yang tidak dapat diterima dalam masyarakat yang beradab seperti masyarakat di Malaysia. Kita mengecam dengan tegas tindakan individu yang melakukan penghinaan terhadap Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Pihak berkuasa harus bertindak dengan segera, dengan tegas untuk memastikan keadilan terus terjaga dan penghormatan kepada integriti institusi diraja terus terjamin. Institusi diraja adalah lambang kedaulatan dan kestabilan dalam negara kita. Ia memegang peranan penting dalam memelihara keharmonian dan kesatuan di kalangan rakyat. Oleh itu, kita harus menghormati dan membela kemuliaan institusi diraja dari segala bentuk penghinaan dan juga serangan. Perkara yang dilakukan oleh lelaki itu tidak boleh dibiarkan. Bahkan yang saya tengok, yang saya tonton ketika video ini sedang direkod, dia masih dibiarkan menjawab dan juga memberikan respon. Maksudnya pihak polis belum menangkap beliau, pihak polis belum mengambil sebarang tindakan kepada beliau, yang saya kira ia adalah perkara yang berbahaya jika dibiarkan. Kelewatan pihak berkuasa dalam bertindak hanya akan merosakkan lebih banyak nilai dan martabat institusi diraja yang patut kita jaga. Perkara 3R yang salah satunya adalah berkaitan tentang institusi diraja perlu dipegang erat dan perkara ini tidak boleh dibiarkan. Sahabat-sahabat, sahabat Nabi Abi Bakrah, dia pernah sebut, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man akrama sultanallah fid dunya akramahu Allah yaumal qiyamah. Wa man ahana sultanallah fid dunya ahanahu Allahu yaumal qiyamah. Sesiapa yang memuliakan pemimpin di dunia, maka Allah akan memuliakannya di hari akhirat. Namun sesiapa yang merendahkan, menghina pemimpin di dunia, maka Allah akan merendahkannya di hari akhirat. Hadis ini sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Sahabat-sahabat, perkara-perkara yang seperti ini akan sering dan terus berlaku sekiranya kita tidak mendidik diri kita, masyarakat kita, anak-anak kita untuk memahami nilai-nilai akhlak dan juga etika yang paling asas di dalam agama kita. Sedangkan para ulama kita telah menulis, telah merekodkan, telah mengajar kita satu persatu. Bahkan para ulama dahulu sangat mementingkan hal berkenaan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menulis kitab Hadis 40 Arba'un An-Nawawiyah yang mengumpulkan 42 hadis di dalam mengenalkan kepada kita asas-asas utama di dalam bab agama, termasuk berkaitan tentang asas akhlak yang patut kita ada
pada hari ini. Oleh sebab itu saya cadang anda sahabat-sahabat, dapatkan buku ni, dapatkan kefahaman berkaitan tentang asas-asas agama yang ada pada buku ini. Link saya letakkan dekat bahagian description. Semoga Allah Ta'ala mudahkan urusan kita. Allah Ta'ala jadikan kita orang soleh. Masyarakat kita, anak-anak kita termasuk dalam kalangan orang-orang yang baik dan juga soleh-solehah. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.